Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam terus berkongsi. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya akan menerangkan mengenai rahsia bahagian B bagi kertas bahasa Melayu pemahaman. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik sekalian, masa menjawab bagi kertas bahasa Melayu pemahaman ialah selama 75 minit, iaitu bersamaan dengan 1 jam 15 minit. Baiklah, kertas BM1 ataupun bahasa Melayu pemahaman ada dua bahagian. Bahagian A yang membawa markah sebanyak 20 markah dan merupakan soalan berbentuk objektif. Manakala bahagian B pula yang mengandungi markah sebanyak 30 markah yang merupakan bentuk soalan subjektif. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik juga, bahagian B mempunyai 5 soalan sahaja, tetapi daripada 5 soalan ini akan ada pecahan-pecahan yang mengandungi markah-markah tertentu. Baiklah, kita pergi cara menjawab soalan nombor 21, iaitu soalan yang berbentuk pilihan jawapan. Baiklah, untuk soalan 21, buat pengetahuan anda semua, tidak boleh ada kesalahan ejaan langsung. Ingat tak boleh ada kesalahan ejaan langsung. Kemudian, huruf besar ataupun huruf kecil diambil kira. Maksudnya, kesalahan ataupun salah menulis huruf besar, huruf kecil turut diambil kira. Kemudian, kesalahan tanda baca tak diambil kira. Biasanya kalau dalam satu petikan, jawapan yang terakhir mungkin tak ada titik ataupun noktah, jadi tak diambil kira. Baiklah, ini contoh soalan 21. Kamu tengok, isi tempat kosong menggunakan jawapan-jawapan yang sesuai. Baik, maksudnya tidak boleh ada kesalahan ejaan langsung. Contoh, kalau bila mungkin tersalah eja jadi B-I-L-I-H, bilih. Jadi jawapan itu tidak diterima. Kemudian, huruf besar, huruf kecil. Sepatutnya jawapan huruf kecil tetapi tertulis huruf besar. Itu diambil kira. Okey, baiklah. Sebentar ya. Seterusnya, soalan berbentuk padanan. Selalunya betul ataupun salah. Baik, soalan begini selalunya akan diberi 4 pilihan jawapan. Yang pertama, selalunya telah ditunjukkan jawapan yang betul. Jadi ada 3 lagi yang perlu kamu lengkapkan. Baik, untuk soalan ini ada 3 soalan ataupun 3 jawapan, tetapi markah yang diberi biasanya 2 markah. Apa maksudnya? Kalau betul 3, kamu akan dapat 2 markah. Kalau betul 2, dapat 1 markah. Manakala kalau betul 1, kamu akan dapat 1 markah. Baiklah, ini bentuk soalan padanan, iaitu betul ataupun salah. Ingat betul 3, 2 markah. Betul 2, 1 markah. Manakala betul 1, 1 markah. Baiklah, seterusnya, untuk soalan padanan juga, cikgu beri contoh kata hubung. Pegang kata kunci kata kunci arahan. Contoh, kalau arahan minta gariskan. Jadi apa maksudnya? Kalau padanan betul tetapi jawapan dalam tempat kosong salah, dikira betul. Sebab kata kuncinya padanan ataupun gariskan. Kemudian, jika tulis betul tak ada padanan, dikira betul juga sebab jawapan betul. Jika tulis betul tetapi padanan salah, dikira salah. Jadi paling penting kamu mesti ikut kata kunci arahan, gariskan. Baiklah, ini contoh soalan padanan yang berbentuk ataupun kata hubung. Baik, seterusnya soalan simpulan bahasa. Kesalahan kata sendi. Contoh,
bagai telur sepatutnya di hujung tanduk, tetapi tertulis ditukar dengan pada. Jawapan itu diambil kira, boleh diterima. Sediakan payung selepas hujan, tak diambil kira. Walaupun kata kesalahan kata sendi boleh diterima, tetapi membawa maksud yang agak bertentangan. Sepatutnya membawa sediakan payung sebelum hujan. Kalau sediakan payung selepas hujan, tidak ada gunanya. Baik, kesalahan ejaan yang tak jejaskan maksud akan diterima. Kalau payung jadi piung, kalau disemak dalam kamus dewan tidak ada maksud tersendiri piung, jadi jawapan itu boleh diterima. Baiklah, jika perkataan dieja salah, bunyi hampir sama dan tiada maksud lain dalam kamus, boleh diterima. Ini contoh soalan simpulan bahasa. Jadi jawapan yang sesuai ada banyak ada banyak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ataupun ke gunung sama didaki, ke lurah sama dituruni. Banyak lagi yang boleh kita tuliskan bagi gambar ini. Baik, soalan respon. Soalan respon pula, satu idea sudah cukup. Semak juga aspek bahasa. Jika dua idea tetapi ayat tak lengkap, maksudnya subjek dan predikat, akan diberi satu markah juga. Baiklah, kita sambung Baik, kata singkatan bagi soalan memberi respon. Contoh nak, tak boleh diterima. Kerana apa? Sebab soalan untuk memberi respon ini kita boleh gunakan laras bahasa yang kita gunakan seharian. Baik. Kemudian jawapan negatif tak diterima. Contoh kalau bentuk soalan, apakah persediaan yang kamu lakukan sebelum menghadapi peperiksaan? Jadi jawapannya memang betul. Maksudnya saya tidak melakukan apa-apa persediaan. Mungkin memang betul, dia memang tak melakukan apa-apa persediaan, tetapi jawapan tersebut dikira sebagai jawapan negatif dan tidak boleh diterima untuk diberi markah. Jadi agak merugikan Baik, seterusnya, ini contoh bentuk soalan menulis respon. Apakah bantuan yang boleh kita berikan kepada orang yang kurang upaya dari segi penglihatan? Jadi apa-apa saja jawapan yang logik dan sesuai boleh diterima, dengan syarat ada idea dan juga dari segi bahasa betul. Baik, seterusnya soalan pemahaman. Soalan yang agak banyak dan membawa markah yang agak besar bagi bahagian B. Kalau yang penting kamu harus ingat, untuk soalan 2 markah, 1 idea sudah mencukupi. Kerana apa? 1 markah untuk idea, 1 markah lagi untuk bahasa. Kemudian kalau soalan 3 markah, kamu perlu masukkan 2 idea. Kerana apa? 2 markah untuk idea dan 1 markah untuk bahasa. Baiklah, ini contoh soalan 2 markah dan juga soalan 3 markah. Jadi setakat itu saja dulu perkongsian saya untuk rahsia bahagian B bagi kertas bahasa Melayu pemahaman. Diharapkan apa yang saya kongsikan ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada kamu semua. Ingat, terus berkongsi, anda buat, anda dapat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.